Okey, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya Dr. Freddy dari Jabatan Pembedanan dan Sakit Puan Hospital Miri. So, I think hari ini saya akan berkongsi satu topik yang saya rasa penting tapi sangat jarang dibincangkan ataupun di-apply dalam our community ataupun masyarakat lah. So, hari ini saya akan berkongsi topik yang bertajuk pre-pregnancy care. Okay? Pre-pregnancy care bermaksud jagaan kesihatan sebelum mengandung lah. Alright? In short form saya letak PPC lah. Right? So first of all, sebelum kita discuss dengan lebih lanjut, saya ingin berkongsi satu benda yang kita panggil MMR for Malaysia lah. MMR stand for Maternal Mortality Ratio. Itu adalah ratio kematian ibu semasa ataupun selepas bersalin di Malaysia. So our rate sekarang adalah lingering around 25 ke 30 kematian per 100,000 kelahiran. Okay? Malaysia adalah sebuah negara yang membangun. So this is our rate, 25 to 30 kematian per 100,000. Kalau kita bandingkan dengan negara maju, for example United Kingdom, diorang punya rate adalah dalam 7 ke 10 kematian per 100,000. So that's mean kita perlu bekerja 2 kali 3 kali ganda lebih kuat untuk menyamai diorang punya ataupun memperolehi pencapaian yang lebih baik compare to negara-negara maju. Right? Kalau kita lihat dengan lebih dekat untuk kita negeri kita Sarawak, our mortality rate sekarang adalah around 15 ke 20 kematian per 100,000. So dia kurang lebih sama dengan Malaysia punya. Okay, actually lebih baik. Okay. 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 So kalau kita lihat dengan lebih lanjut causes ataupun penyebab kematian ibu, untuk yang saya ada statistik di sini adalah 2011 hingga 2012. Kita dapat lihat di sana ada trend peningkatan kes-kes kematian ibu yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang bukan disebabkan kehamilan itu sendiri. Maksudnya penyakit yang ada, pre-existing disease yang ada sebelum wanita itu hamil. Alright? So itu adalah perkara yang kita perlu ambil berat dan kita boleh buat lebih baik untuk prevent ataupun mengurangkan risiko kematian ibu semasa hamil ataupun selepas bersalin. Okey. Okey. Sebelum kita bincangkan dengan lebih lanjut untuk topik ini, saya ingin berkongsi satu senario yang kita biasa lihat dalam daily kita punya work lah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan sendiri pernah experience ataupun terdengar cerita-cerita yang macam ni lah. Saya bagi case scenario example dekat sini. Contohnya Puan ABC. Dia berumur 36 tahun, baru berkahwin selama 1 tahun. Alright. So dia telah mula menjalankan pemeriksaan kandungan di klinik ibu dan anak bila jangka masa kandungan beliau adalah berusia 6 bulan. Alright. So dalam pemeriksaan tersebut didapati tekanan darah beliau adalah tinggi. Dan beliau dirawat dengan ubat darah tinggi lah. Okay. So pada jangka masa kandungan 7 bulan, that's equal to 28 weeks lah pregnancy, beliau telah dimasukkan ke hospital kerana tekanan darah tinggi dan komplikasi paru-paru dan fungsi buah pinggang yang terjejas. Alright, disebabkan tekanan darah yang tinggi semasa mengandung. Ini normal senario kan yang kita selalu tengok dekat hospital. So oleh sebab itu doktor terpaksa membuat keputusan yang sukar untuk Puan ABC ni tadi untuk melahirkan bayi beliau dengan lebih awal demi keselamatan Puan ABC. Alright. So bayi Puan ABC telah dilahirkan dan dirawat selama beberapa bulan. Okay. Dibuat rawatan rapi kerana pramatang dan komplikasi-komplikasi pramatang yang lain. Okay. Ini adalah normal senario yang kita tengok everyday dekat hospital. Okey, disebabkan komplikasi darah tinggi and so on, baby terpaksa dilahirkan dengan lebih awal. Okey, untuk menyelamatkan ibu.
Alright. So, apa yang kita boleh buat dalam kes-kes seperti ini adalah cuba untuk mengenal pasti dan merawat masalah-masalah kesihatan tersebut even before, sebelum wanita tersebut hamil. Okey, untuk mengelakkan komplikasi seperti kes yang saya kongsikan tadi. Okey, that's when our pre-pregnancy care ataupun PPC come into the picture lah. Alright. So apa itu PPC, pre-pregnancy care? Pre-pregnancy care ini adalah satu set jagaan kesihatan dan intervensi yang kita berikan kepada wanita yang plan untuk hamil. Okey, so kita start mengenal pasti apakah masalah-masalah kesihatan wanita tersebut dan merawat masalah tersebut sebelum wanita tersebut actually pregnant ataupun mengandung, ya. Okey, kalau kita tengok definition CDC in 2006, dia include aspek-aspek seperti biomedical, ni psikososial, masalah-masalah risiko-risiko yang kita boleh kurangkan, yang kita boleh kurangkan dan selesaikan sebelum wanita itu hamil. Alright. So untuk masalah-masalah kesihatan tersebut, ia mestilah dikenal pasti dan dirawat sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum wanita tersebut hamil. Okey, sebab kalau selepas 3 bulan ataupun selepas wanita tersebut hamil baru kita kenal pasti dan cuba rawat, sometimes kita boleh cakap it's too late, telah terlambat. Alright, saya akan kongsikan kenapa later on. Okay, so kenapa PPC ni adalah important? Because certain masalah kesihatan dia boleh affect, dia boleh menyebabkan risiko kepada bukan saja wanita yang hamil tetapi bayi dalam kandungan tersebut juga, ya. Okay. And then masalah-masalah kesihatan tersebut, for example, contohnya kencing manis, darah tinggi, dia actually boleh mengganggu proses pembesaran ataupun organogenesis. Ni maksudnya adalah pertumbuhan organ-organ kepada bayi tersebut semasa dalam kandungan. Right? Okay, ini saya kongsikan kenapa saya cakap tadi bila wanita tersebut telah hamil, maybe it's too late, because kita boleh nampak di sini bila jangka masa kandungan itu adalah 3 minggu ataupun 4 minggu, not even 1 month yet, belum 1 bulan lagi, actually kebanyakan organ-organ telah pun terbentuk. Alright, the first thing is you can see sini adalah neurotube, ni maksudnya urat saraf lah, dengan the brain, otak. So dia telah terbentuk dengan sangat awal, dari 3 minggu hingga 4 minggu, followed by our jantung, right? Daripada 4 minggu. So you bayangkan kalau you baru kenal pasti masalah-masalah kesihatan tersebut bila wanita tersebut telah mengandung, for example, contohnya 3 bulan, 4 bulan, around dekat sini sudah, alright, it's too late. Betul? Okay, now kita lanjutkan kepada objektif pre-pregnancy care, PPC lah. Alright. Yang pertama adalah untuk mencapai keadaan fizikal dan mental yang kondusif untuk wanita tersebut hamil. Okey. Yang kedua, seperti yang saya telah terangkan tadi, adalah untuk mengenal pasti dan merawat masalah kesihatan yang ada sebelum wanita tersebut hamil. Okey. Yang ketiga adalah sebagai promosi lah. Promosi, kita kena promote to pasangan-pasangan supaya mereka actually plan dia punya kandungan. And of course yang last sekali adalah untuk mempromosikan healthy life changes lah, healthy lifestyle. Maksudnya less alcohol, tidak merokok, gaya hidup yang aktif, right? Okey, di sini saya ada senaraikan beberapa contoh masalah kesihatan yang kita kena kenal pasti dan rawat sebelum wanita tersebut hamil. Diabetes maksudnya kencing manis lah, dan darah tinggi ini sangat
sangat common dalam our masyarakat. Okey, macam yang saya cakap tadi, kencing manis dan hypertension, darah tinggi ni actually boleh mengganggu proses pembentukan bayi dalam kandungan. Okey, at least 3 bulan sebelum mengandung, keadaan-keadaan ini sepatutnya telah dioptimumkan, telah dirawat maksud saya. Okey, cardiovascular disease ini adalah masalah jantung. Sometimes masalah jantung ini telah ada sejak wanita tersebut dari kecil, alright. Tetapi sometimes, kadang-kadang masalah jantung ini tidak menunjukkan apa-apa tanda-tanda sehingga wanita tersebut mengandung. Okey, sebab ketika mengandung, jantung paru-paru ni kena bekerja dengan lebih kuat. Okey, that's when the wanita yang mengandung ini menunjukkan tanda-tanda, symptoms. Dan ini kadang-kadang boleh menyebabkan fungsi jantung tersebut bertambah teruk. Okey. Okey, yang lain juga adalah penting untuk chronic kidney disease, masalah buah pinggang. Anemia adalah masalah kurang darah, okey, yang boleh menyebabkan masalah pembesaran bayi terbantut, ataupun meninggikan risiko untuk wanita tersebut mengalami pendarahan semasa bersalin. Right? Of course, tidak kurang juga adalah sejarah untuk wanita-wanita yang mempunyai sejarah melahirkan bayi yang tidak normal ataupun ada kecacatan. Itu kita kena tengok apakah punca kecacatan tersebut. Because certain bayi yang tidak normal ataupun kecacatan, kita boleh actually cegah sebelum wanita tersebut mengandung. Okey. Okey, apakah kebaikan, benefit of PPC? Okey, of course, kita buat pre-pregnancy care ni adalah untuk mengurangkan risiko kepada ibu yang mengandung dan bayi dalam kandungan. Okey, sebab untuk bayi, kita boleh tengok di sini beberapa contoh boleh menyebabkan keguguran, kelahiran pramatang, okey, kecacatan, okey. Commonly, sangat common adalah melibatkan masalah jantung, ya. Alright. Okey, untuk ibu pula, ini adalah contoh-contoh komplikasi. Tekanan darah yang tidak terkawal boleh menyebabkan stroke, right? Masalah buah pinggang, kegagalan buah pinggang, kegagalan jantung, and then masalah masa melahirkan bayi lah, right? Okay. Okay. Sekarang kita bincang dengan lebih lanjut apakah komponen-komponen PPC. Apakah yang terkandung dalam program PPC tersebut bila kita berjumpa atau mengadakan kaunseling dengan wanita yang plan untuk mengandung. Yang pertama adalah kita akan kenal pasti ataupun screen. Okay? Ada tak apa-apa masalah kesihatan yang telah ibu itu alami sebelum beliau mengandung. Okay? Ini adalah melalui perbincangan sejarah kesihatan dengan pemeriksaan kesihatan juga. So selepas itu kita akan rawat masalah kesihatan tersebut untuk mengurangkan risiko sekiranya ibu itu wanita itu mengandung. Okey. Antara perkara yang penting juga adalah imunisasi. Contohnya rubella, imunisasi rubella, imunisasi TB. Okey, imunisasi ini adalah penting untuk melindungi ibu-ibu daripada penyakit-penyakit tersebut, kerana penyakit-penyakit tersebut boleh actually boleh mendatangkan kesan yang tidak baik untuk bayi dalam kandungan. Alright. Special population psychosocial issue ni adalah common untuk kita populasi dalam
Sarawak. Okey, kita tahu kita ada masalah logistik, sometimes financial issue, okey, dengan klinik kesihatan ataupun hospital yang jauh. Okey, ini juga perlu diambil perhatian sebelum wanita tersebut merancang ataupun plan untuk mengandung, ya. Health promotion, family planning dan contraception ni juga adalah penting. Sebab sekiranya ibu-ibu ini ada masalah kesihatan, sementara menunggu masalah kesihatan tersebut dirawat, diorang kena actually pakai cara-cara merancang yang efektif, okay, untuk memastikan masalah kesihatan tersebut dirawat, okay, sebelum wanita tersebut mengandung. Alright. So, siapa sepatutnya yang perlu PPC program ini? Secara umumnya, setiap wanita yang plan untuk mengandung sebenarnya adalah wajib untuk datang, berbincang dan mendapatkan kaunseling. Okay? Tetapi dalam kita punya setting, sometimes kita tidak dapat cover semua wanita yang plan untuk mengandung. So, especially dos yang ada risiko yang tinggi, for example, dos yang ada darah tinggi, kencing manis, ada melahirkan baby yang tidak normal sebelum itu, adalah sangat disarankan untuk datang ke klinik dan menyertai program PPC ini, pre-pregnancy care. Alright. So, dalam kita punya setting di Miri di Sarawak ni, siapa actually yang boleh bagi pre-pregnancy care counselling? Actually dalam our setting, any medical personnel, doesn't matter nurses ataupun doktor, dekat klinik kerjaan ataupun klinik swasta, actually boleh memberi nasihat, khidmat nasihat untuk pre-pregnancy care. Okay. So, untuk klinik-klinik kesihatan, pre-pregnancy care klinik ini adalah diketuai oleh pakar perubatan keluarga lah. Right? Di hospital setting, perkhidmatan ini diketuai oleh pakar perbidanan dan sakit puan lah. Okay? So, kalau tuan-tuan dan puan-puan interested untuk tahu dengan lebih lanjut, ada sesiapa yang tuan-puan rasa perlu PPC program ini, boleh kontak atau hubungi mana-mana klinik yang terdekat. Okey, semua klinik-klinik kerjaan buat masa ini ada menyediakan khidmat PPC on certain date and certain hari. Okey. Okey. So ini berbalik kepada case scenario yang saya telah kongsikan tadi. So sekarang Puan ABC ni berumur 38 tahun, 2 tahun kemudian. So dia plan untuk dia punya second baby. Alright. So sebab first pregnancy dia tadi kita dapat lihat banyak komplikasi kan. Okay. So untuk kandungan kedua ni, Puan ABC ni lebih sedar. Alright. So dia pergi klinik PPC, pre-pregnancy care, sebelum dia merancang untuk hamil. So dalam klinik tersebut kita telah adakan pemeriksaan, menunjukkan tekanan darah beliau adalah tinggi seperti yang kandungan pertama tadi. Tetapi kali ini beliau telah dirawat dan tekanan darah beliau adalah normal selepas diberikan ubat. Okey, then barulah beliau hamil dan membuat pemeriksaan kehamilan yang awal di klinik kesihatan. Okey. So beliau telah dirawat dengan ubat darah tinggi yang sesuai dan diberikan ubat untuk mengurangkan risiko darah tinggi dan komplikasi berkaitan. Okay, untuk pengetahuan tuan dan puan, untuk wanita yang mempunyai masalah kesihatan darah tinggi ini, ketika hamil kita ada beberapa jenis ubat yang kita boleh bagi untuk mengurangkan risiko komplikasi untuk wanita tersebut masa hamil, terutamanya masalah buah pinggang macam tu. Alright, yang menyebabkan bayi terpaksa dilahirkan awal seperti bayi pertama Puan ABC ni tadi. Alright. So kali ini kandungan beliau telah membesar dengan baik dan beliau telah selamat melahirkan bayi yang sihat tanpa sebarang komplikasi. Right? So I think in summary,
Kesimpulannya, PPC ini adalah penting dan kita perlu promosikan PPC ini kepada awal masyarakat lah. Bincangkan dan promosikan PPC kepada masyarakat sebab kebanyakan komplikasi masa mengandung ni adalah disebabkan masalah kesihatan yang kita actually boleh kawal dan rawat sebelum wanita tersebut mengandung. Alright. Yang kedua adalah contraception. Contraception ni bermaksud langkah-langkah merancang keluarga lah. Alright. Sebab sekiranya pesakit tersebut mempunyai masalah kesihatan, mereka kena menggunakan cara merancang keluarga yang berkesan dahulu, sementara menunggu masalah kesihatan tersebut dirawat. Okey. Yang terakhir sekali, jangan lupa partner ataupun suami. At the same time kena sokong. Okey. Kena sokong wanita tersebut dalam empower and to give maximum support untuk wanita tersebut semasa ataupun sebelum mengandung. Okey. Soalan yang bagus lah. Soalan yang bagus. That's why I say it's important or penting untuk kita screen sebelum dia mengandung. Wanita tersebut kena datang bagi tahu dia plan untuk mengandung, so that kita ada beberapa jenis ubat darah tinggi actually. Okay? Ada yang sesuai untuk wanita mengandung, ada yang tidak sesuai untuk wanita mengandung. Alright? So dia ada dua jenis. Let's say bukan you lah kan, you punya partner, you punya partner datang kat kita. Sebab usually untuk wanita yang tidak mengandung, kita tend to bagi ubat darah tinggi yang senang makan. Maksudnya sekali sehari. Kan? Senang kan? Tidak lupa kan? You bayangkan kena makan ubat 3 kali sehari, tak ada orang ingat. Alright? So untuk yang tidak mengandung, kita tend to bagi yang sekali sehari ni. Dia sangat berkesan dan senang ambil. But untuk wanita mengandung, ubat yang sesuai adalah jenis yang kena makan 3 kali sehari at least. Sebab tu you kena tahu, kenapa sometimes kita bagi yang sekali sehari, kenapa sometimes kita kena bagi yang 3 kali sehari. Okay. So let's say your partner datang kat kita, plan nak mengandung, kita akan tukar ubat tersebut. So ubat tersebut adalah selamat untuk wanita tersebut semasa mengandung lah. Okay. Clear ha? Ada plan? Susah untuk mengandung? Tidak. Pil perancang, sebab cara merancang keluarga ni dia ada banyak jenis lah. One is pil, satu is injection, right? Satu lagi adalah letak dalam rahim. Okay. Untuk pil perancang dia tidak affect you punya fertility, kita cakap kesuburan, right? Untuk yang injection, sebab injection tu ada 2 bulan dan 3 bulan sekali kan. So sometimes untuk dia return balik subur tu adalah lambat sikit, up to 1 year untuk yang injection. But pil perancang no problem. Okay, you stop makan hari ni, esok you subur sudah. Okay. Betul lah. That's why untuk ibu-ibu yang ada masalah kesihatan yang severe macam tu, kita usually advise untuk dia pakai something yang sangat efektif. Meaning not pil perancang lah. Pil perancang you kena ambil every day. You imagine kena ambil medication every day, sure one day you akan lupa. Kan? You lupa hari ni, esok you pregnant sudah. Okay. Berumur 40 tahun in general, as you grow older, the risiko memang kita tak dapat elakkan lah. Memang semakin meningkat lah. Okay. But that doesn't mean you tak boleh mengandung dan mesti ada komplikasi. Okay. Banyak juga yang kita tengok umur 40, 41, 42, even yang latest one I think 46, still boleh mengandung tanpa komplikasi lah. Yang penting kena check before that. You know kan, as you grow older, risiko kencing manis, darah tinggi ni adalah very common lah. So get yourself tested. I think every year get yourself tested. Your BP, tekanan darah dengan gula,
I think dengan itu sekian saja. Terima kasih.